A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita ke udara pada pagi Jumaat ini di Medan Ilmu, meneruskan agenda kita sejak berpuluh-puluh tahun untuk menghidupkan suasana ilmu, khususnya di Bandar Kota Baru, dan kali ini dalam suasana PKP kita, siaran kita terus ke udara supaya ruang ilmu ni terus dapat kita capai dalam suatu norma baru yang mesti diterima ataupun yang kita harus menerimanya, kerana selepas apa yang kita alami, kita dapati dunia seluruhnya telah pun berubah kepada satu keadaan baru, dan ini telah pun memberi ruang kepada perkembangan ilmu pengetahuan yang menarik, walaupun kita mengetahui bahawa duduk bersama guru, berdepan dengan guru, melihat muka guru dan guru melihat muka murid itu lebih afdal, tetapi norma baru yang kita harus menerima ialah suatu pendekatan dalam konteks penyampaian ilmu yang kita boleh pilih dan kita boleh ambil ilmu. Apa yang penting ialah proses pembelajaran terus berjalan, walaupun di mana kita berada. Tuan-tuan sekalian, hari ini kebetulan hari kita sambut Hari Pekerja. Ustaz ingin memulakan perbincangan pada pagi ini dengan suasana pekerjaan ataupun suasana kita bekerja, sebagai suatu kewajipan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja dalam keadaan kita berpuasa Ramadan, kita bekerja dalam keadaan kita semua dalam suasana berada di rumah masing-masing. Kita bekerja menunaikan tanggungjawab kerana kita tahu bahawa setiap minit, setiap waktu kita dibayar gaji daripada duit rakyat seluruhnya, yang kita mesti mengambil dan melaksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik mungkin. Walaupun dalam bentuk suasana kerja yang baru, tetapi tanggungjawab mesti ditunaikan. Kita harus menyedari bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ini sebagai makhluk yang bergerak, makhluk yang bekerja. Apa bentuk pekerjaan yang kita buat, dibahagikan kepada dua perkara. Yang pertama, perkara amal-amalan yang membawa kita kepada kehidupan kesejahteraan kita di dunia. Yang kedua ialah kesejahteraan kita di akhirat. Orang beriman dia mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada tiga fasa dalam doa yang biasa kita baca ni. Yang pertama, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kesejahteraan dunia. Dunia ni tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, dan bumi ni diwariskan kepada hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang soleh. Innal arda yarisuha ibadiyas salihin. Bumi ni diwariskan kepada hamba Allah yang soleh, yakni hamba Allah yang baik, bertakwa pada Allah, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan kerosakan. Kerana kita sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah, kita bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Bukan saja bertanggungjawab dengan majikan kita, bertanggungjawab dengan keluarga kita, bertanggungjawab dengan anak isteri kita, tapi besarnya ialah bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu, setiap pekerjaan yang kita buat, kita mesti meneliti sejauh mana pekerjaan tu menepati hukum syarak atau bercanggah dengan hukum syarak. Kerana kita dalam lingkungan hidup kita ni ialah memastikan supaya kita mencapai matlamat pekerjaan menjadi suatu ibadah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud bahawa tujuan Allah cipta manusia ialah untuk jadi hamba Allah. Bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba duit, bukan hamba pangkat kebesaran, bukan hamba harta, apatah lagi sebagai hamba manusia. Tapi kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, memastikan seluruh 24 jam setiap hari semalam ini kita berada dalam suasana beribadah pada Allah. Supaya setiap saat kita bekerja, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni walaupun kita dapat gaji, dapat upah, tapi itu bukan matlamat. Sebagai contoh, seorang yang menanam pokok, bila ditanam satu biji benih, bila benih dia keluar, cambah keluar,
dia akan gembira, seronok. Ya, bila pokok tadi terus membesar, dia akan seronok. Demikian juga kemudian pokok tadi terus keluar, terus membesar, dia seronok tiap-tiap hari dia tengok pokoknya makin subur. Ya, apakah itu matlamat dia tanam pokok tu? Bukan. Ya, dia tanam pokok itu bukan untuk tengok pokok tu hidup saja, tapi matlamat nak makan buah. Ya, matlamat ialah untuk mendapat hasil. Tetapi gembira dengan apa yang kita tengok, kita gembira. Ya, bila pokok tu membesar, bila pokok tu keluar bunga, ya, seronok tengok bila pokok yang kita tanam keluar bunga. Tapi itu bukan matlamat. Ya, dan banyak bunga yang keluar yang beri harapan, tiba-tiba sebahagian pokok itu yang kita rasa seronok tengok bunga yang banyak, tiba-tiba bunga tadi berguguran. Ya, tinggal sikit, kita rasa sedih, kita rasa kecewa. Itu dunia perbandingan dengan hari akhirat. Semoga Allah pelihara kita semua. Demikian ada orang yang menyangka amalannya diterima oleh Allah. Dia seronok banyak beribadah pada Allah Ta'ala, dia seronok buat pekerjaan-pekerjaan, tetapi yang penting bukan saja pekerjaan kita buat itu betul, tapi mesti ada nilai, ada pahala si Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu kita puasa. Ya, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal ashi. Berapa ramai orang puasa, kata Rasulullah SAW, dia tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Ya, kalau kita penanam petani saya sebut, ya, yang tanam pokok, bila pokoknya keluar bunga dia seronok, dia sangat gembira. Tiba-tiba seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, bunga yang banyak tadi tiba-tiba gugur, dia akan rasa sedih, rasa kecewa. Bayangkan itu dunia. Kalau di hari akhirat, ya, berapa ramai orang puasa, tiba-tiba dia tengok dia hanya dapat lapar, dahaga, tak dapat, ya, pahala daripada ibadah puasa tersebut. Sama juga sedekah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kita batalkan pahala sedekah kita. Sedekah boleh batal pahala. Semayang kita, ibadah kita, kebajikan kita buat, boleh batal pahala. Sebagaimana kita rasa sedih bila pokok bunga, pokok durian kita yang berbuah banyak tadi tiba-tiba gugur semua. Bayangkan kalau satu pun tak lekat. Ya, kalau lekat separuh, alhamdulillah. Ya, tapi kalau lekat 20%, ya, kalau 10%, ya, sebenarnya kalau pokok durian tak apalah. Ya, sebab Allah Ta'ala takdirkan, menentukan bahawa kalau dia lekat semua buah tadi, pertama dahan tadi tak boleh menampung, dia akan serkah, dia akan patah. Tapi amalan kita tidak sama dengan pokok. Saya nak sebut bagaimana yang penting hidup kita 24 jam mesti dalam lingkungan kita sebagai pekerja, bukan hanya dapat upah, dapat gaji, ya, dapat kenaikan pangkat yang menggembirakan kita, tetapi turut mendapat pahala di hari akhirat. Sebab dunia, yang berharga dunia ialah duit. Ya, tapi duit tak laku di dunia, di akhirat. Sebagaimana dunia pun, kalau kita bawa duit Malaysia pergi ke Rusia, pergi ke Amerika, pergi ke negara lain, kita terpaksa tukar dengan duit di sana untuk urus niaga di sana. Kita pergi ke, katalah kita pergi ke Amerika, kita kena tukar duit Malaysia, tukar dengan dolar, ya, untuk beli barang di sana. Kerana di sana tak laku duit Malaysia. Sama juga dunia. Ya, duit dunia ringgit dan sebagainya. Tapi di akhirat kena tukar jadi pahala. Ya, baru laku di akhirat. Ya, bagaimana nak tukar jadi pahala supaya semua pekerjaan kita, ya, menjadi pahala yang diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Kalau sekiranya kita bekerja di dunia kerana dunia semata-mata, kita akan dapatlah gaji, dapat upah, dapat naik pangkat, dapat sebagainya. Tetapi semua tu akan hancur, akan musnah. Ya, sebab duit ini bernilai bila kita guna. Selagi kita simpan, dia sama dengan kertas biasa. Ya, bila kita guna, bila kita simpan di bank boleh pusing duit kita. Demikian juga harta yang lain. Ya, jadi ya, apa yang kita ada ini, sebab tu kata Nabi SAW, apa yang kamu makan, kamu akan buang. Apa yang kamu pakai, lama-lama dia akan buruk, dia akan musnah. Ya, tetapi apa yang kamu sedekah, itu simpanan di hari akhirat. Ya, dan bukan saja sedekah yang dalam yang kita fahami. Sebab konsep sedekah ini kita kadang-kadang kita nampak yang kita bagi. Sebenarnya tidak. Yang buang duri di jalan juga sedekah, senyum juga sedekah, suruh yang ma'ruf juga sedekah, cegah yang mungkar juga sedekah. Sedekah bukan hanya beri. Ya, nanti kadang-kadang orang miskin rasa kecewa pasal apa? Sebab dia tak ada duit nak sedekah. No, bukan duit yang kita maksudkan, yang Nabi maksudkan dengan sedekah ialah apa saja kebaikan yang kita buat, maka diberi pahala, ya, sebagai pahala sedekah. Hatta, ya, kita tanam pokok, ya, burung makan dapat pahala sedekah.
Hatta kita lalu di jalan, ya, kadang-kadang kita malam, ya, ni benda kecil tapi kita kena beri perhatian. Bila kita berjalan pada waktu malam, contoh, ya, kita lampu kita tinggikan, ya, kita beam lampu tinggi, ya. Bila kita nampak kereta di hadapan, siapa yang menurunkan lampunya dulu diberi pahala lebih oleh Allah Ta'ala berbanding yang turun kemudian, ya. Siapa yang turun lampu dulu, ya. Kadang-kadang kita nak bila kawan tu tinggi, kita kena jadi orang yang lebih baik, bukan yang baik, yang lebih baik, ya. Lebih baik dalam hidup kita, termasuklah kehidupan seharian. Saya sebut tadi bagaimana orang mukmin, orang muttaqin, orang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba Allah yang soleh, dia tahu bahawa hidupnya dunia tak lama, 60 tahun, 70 tahun akan pergi, ya. Kita bersedia tak bersedia, sampai masa kita akan pergi, ya. Hari ini kita tengok coronavirus mencatatkan kematian di luar negara, khusus di Amerika, sampai beribu-ribu satu hari, ya. Jangkitan 1 juta lebih, ya. Tak pernah kita fikir, ya, negara kita juga, ya, masih lagi dalam suasana ini, ya. Ada sahabat kita yang diuji oleh Allah Ta'ala, dikena kuarantin berminggu-minggu. Semoga Allah Ta'ala beri kesembuhan pada mereka. Tapi Ustaz nak sebut pada pagi ini ialah bagaimana dalam suasana beribadah, suasana bekerja kita ini, ialah kita nak pastikan kerja kita, ya, mendapat ganjaran, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Apa syaratnya? Ya. Maka pekerjaan tadi ada dua. Satu, pekerja yang kita namakan ibadah yang khususiyah. Ibadah yang khusus, umpama semayam, zikir, baca Quran dan lain-lain yang kita sebut ini, kita tahu ini ibadah, ya, ibadah yang khusus, ya. Kalau kita lihat pada hadis Nabi SAW, ya, Nabi sebut dua syarat, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Walaupun hadis ini tak sebut secara khusus tentang ibadah, tapi maksud di sebalik hadis ini ialah kata Nabi SAW, Allah tidak melihat kamu pada rupa kamu, ya. Allah tak tengok rupa. Pasal apa? Kerana rupa Allah buat, bukan kita yang buat, bukan mak ayah kita yang buat rupa kita, ya. Tak usah rasa hebat dengan rupa yang kita ada, dan tak usah kita rasa kecewa dengan rupa yang kita rasa tak handsome, tak cantik, ya, tak cun, ya. Pasal apa? Kerana yang buat rupa kita bukan kita, bukan ayah kita, bukan mak kita, bukan kerajaan, ya. Tapi yang menentukan rupa ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang menjadikan bentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang Dia kehendaki, bukan sebagaimana yang kita kehendaki, bukan sebagaimana yang mak ayah kita kehendaki, sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka kerana itu Allah Ta'ala tak tengok rupa. Nabi sebut, Allah tak tengok rupa kamu. Pasal apa? Kerana rupa Allah yang menentu, ya. Yang kedua, Allah tak tengok kamu pada harta yang kamu ada, ya. Pada harta. Kenapa? Kerana harta pemberian Allah. Allah boleh bagi siapa yang Allah nak bagi, Allah boleh tarik siapa yang Allah nak tarik. Ya, tuan-tuan, para penonton sekalian, cuba kita lihat hari ini dalam suasana coronavirus yang berlaku seluruh dunia. Mana pernah kita fikir satu, ya, bisnes yang besar, yang kaya, yang maju, tiba-tiba jatuh merudum? Siapa pernah fikir? Dalam masa hanya sebulan, ya, banyak mana projek syarikat-syarikat besar tiba-tiba jadi bankrupt, ya. Dan banyak mana kedai-kedai yang kita tengok sebelum ini penuh dengan manusia, tiba-tiba kosong, tak boleh buka, lengang, ya. Dan berapa ramai pula yang tiba-tiba, ya, tak terfikir dapat duit, tiba-tiba dapat duit, macam Makcik Kiah, ya, dan Makcik Limah sekali. Ya, jangan lupa Makcik Minah, ya. Jadi siapa pun nak fikir? Pasal apa? Sebab rezeki bukan kita yang tentu, rezeki yang Allah tentukan. Tetapi ikhtiar memang kuat tanggungjawab kita, usaha memang tanggungjawab kita, tetapi ketentuan milik Allah. Sebab tu innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah yang beri rezeki kepada siapa tanpa dia fikir. Wa man yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah Taala, Allah sediakan jalan keluar kepadanya, ya. Dan Allah akan beri rezeki dengan jalan yang tak pernah difikir, ya, jalan yang tak pernah difikir, ya. Saya ingat ada satu peristiwa di zaman tabi'in berlaku pada seorang, bukan zaman Nabi SAW, seorang sahabat Nabi, ya, Aus bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah Aus bin Malik ni sangat menarik sebab dia kisah yang sangat luar biasa, ya. Aus bin Malik, ya, ini seorang pemuda, ya,
Dia kebetulan zaman Nabi SAW berlaku satu peperangan. Dan Nabi SAW suruh bersiap-siap, para sahabat pun bersiap untuk pergi berperang. Jadi pada waktu itu Aus bin Malik datang berjumpa dengan dengan ayah dia, bertanya minta pada kebenaran pada ayahnya untuk dia turut sama Nabi SAW. Kebetulan ayah dia dah uzur, dah tua. Lalu kedua-dua ayah berapa, pergilah kamu. Dan kata ayah dia, aku doa pada Allah Ta'ala supaya kamu diberikan pahala syahid oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mak dia pun sama, dia pergi jumpa mak dia pun kata yang sama. Pergilah kamu berjuang, pergilah kamu perang, dan mak doakan kamu dapat pahala syahid. Masya Allah. Ini benda yang tak pernah kita fikir macam mana mak ayah sanggup doa untuk dapat pahala mati syahid. Pasal apa? Kerana mati syahid boleh menyelamatkan 60 keluarga yang tentu disenaraikan sebagai ahli neraka. Ini syafaat orang mati syahid. Jadi lalu dia pergi. Setelah tamat peperangan, maka dia balik. Tentera-tentera balik. Lalu ayah yang tunggu-tunggu, anaknya tak balik. Lalu ayah mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, di mana anakku? Di mana anakku? Nabi SAW tanya para sahabat. Sahabat tak tahu. Ke mana pergi? Aus bin Malik ni mana pergi? Dia kata, ya Rasulullah, beritahu aku, kalau sekiranya anakku dikurniakan syahid, aku akan sujud syukur pada Allah, dan aku akan sabar. Tapi kalau anakku ditawan oleh musuh, beritahu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW tengok, tak tahu berita ke mana anak dia pergi. Nak kata ditawan musuh, tak ada pula berita daripada para sahabat tentera bahawa ditawan musuh. Nak kata dia gugur syahid, jenazahnya tak ada. Jadi tak tahu. Bila tak tahu, Nabi SAW beritahu ayah dia kata, kamu balik rumah kamu, aku sedang menunggu wahyu Allah Ta'ala, kata Rasulullah. Aku sedang menunggu wahyu daripada Allah Ta'ala. Kamu balik ke rumah dan zikirlah pada Allah Ta'ala sebanyak mungkin. Zikir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Zikir disebut sebagai kanzum min kunuzil jannah. Ini disebut sebagai pemendaraan syurga Allah Ta'ala. Ini zikir ni. Ini pemendaraan syurga Allah. Siapa-siapa yang berzikir dengan kalimah ini, dia mendapat pemendaraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat. Lalu dia pembalik rumah dia, maka duanya berzikir, suami isteri berzikir, lepas mayang terus berzikir pada Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Malam tu dia tak tidur sangat, duk berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mohon kepada Allah petunjuk ke mana sebenar anak dia pergi. Tengah malam, tiba-tiba pintu rumah dia ketuk. Bila pintu rumah dia ketuk, lalu dia pun terus buka pintu. Dia terkejut melihat anaknya balik. Bukan saja balik dengan beberapa ekor kambing. Ada riwayat mengatakan dengan beberapa ekor unta. Maka dia pun tanya pada, kamu pergi ke mana? Awak balik kambing ni, ke beli kambing ke pergi perang? Kamu pergi mana? Lalu anak dia kata, ya wahai ayah, saya tadi bersama Nabi, bersama para sahabat, bersama dengan Nabi SAW berperang. Dalam kecamuk perang tadi, tiba-tiba dia ditarik oleh musuh dan musuh buat lari dia. Dalam keadaan tentera lain tak sedar tengah kecamuk perang. Rupanya dia ditawan oleh musuh. Lalu musuh ikat dia, ikat tangan dia, ikat kaki dia, dirantaikan tubuh dia dan letakkan di atas tanah. Cerita anak dia kepada ayah dia. Dan saya tak boleh bergerak langsung, dia kata. Mereka tak beri makan, mereka tak beri minum. Sampailah tengah malam. Waktu orang lain semua tidur, tak tahu apa-apa, tiba-tiba tak semena-mena rantai yang membelik, rantai yang ikat saya tiba-tiba terbuka. Rantai itu terbuka. Rantai di kaki terbuka. Ini kalau kita lihat dalam sejarah, dipanggil sebagai pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, datang dalam pelbagai bentuk. Ya Allah Ta'ala nak iza arada syai'an yaqul al-hukum fayakun. Dan dia pun kata dia bangun dan nak balik. Kebetulan ada beberapa ekor kambing, dia pun ambil kambing itu sebagai harta rampasan perang sebab dia pergi berperang. Rakyat mengatakan dia balik, dan dia tengah jalan tiba-tiba satu lembaga turun depan dia.
suruh dia naik, dia menunggang lembaga tersebut. Satu macam burung besar, dan kata dia pun naik. Dalam riwayat menterangkan bahawa Aus bin Malik ialah sahabat yang menunggang para malaikat, menunggang malaikat Allah SWT, yang membuka sayapnya. Kita tahu cerita dalam Quran Allah SWT sebut malaikat ni ada sayap, uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ada malaikat 2 sayap, ada yang 3 sayap. Macam mana bentuk dia wallahu alam. Tapi dia kata, lalu dibawa aku dan turun depan rumah, dan aku pun balik. Lalu ayahnya sujud syukur pada Allah Ta'ala, sangat gembira bahawa anaknya selamat. Bukan saya selamat balik dengan harta rampasan perang. Dan dia bertekad bahawa besoknya dia akan jumpa Nabi dan dia akan cerita pada Nabi SAW. Jadi pagi-pagi besok, siap subuh terus berjalan, pergi jumpa Nabi SAW. Sampai depan Nabi, tak sempat dia beritahu Nabi, tiba-tiba Nabi beritahu, telah turun wahyu Allah mengkhabarkan tentang anak kamu. Rupanya wahyu Allah turun. Maka Nabi baca. Ayatnya apa dia? Ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal Allah fahuwa hasbuh innallaha balighun. Ini kita sebut sebagai ayat 1000 dinar. Ni kalau kita masuk setengah-setengah kedai tu besar, dia gantung kat kedainya. Kononnya ini ayat pelaris. Subuh tak semayang, maghrib tak semayang, kira nak lari kedai. Niat tak semayang, semayang jangan rasa hati pula. Saya sebut bahawa ayat Quran ni ialah ada keberkatannya. Tapi nak sebut kisah tadi, rupanya Allah yang bertakwa pada Allah, Allah sediakan jalan keluar. Sebab tu kita sebut bahawa Nabi SAW dalam hadis tadi, Nabi kata Allah tak tengok rupa, Allah tak tengok harta. Pasal apa? Harta bukan ketentuan yang Allah Ta'ala bagi. Ada orang yang murah rezeki, ada orang yang kadang-kadang payah rezekinya, ada orang lambat rezekinya. Ada rezeki yang kita kena usaha, ada rezeki yang datang sendiri, ada rezeki yang kita kena macam-macam. Ada rezeki melalui perkahwinan. Ada satu kes, seorang sahabat mengadu pada Nabi SAW tentang dia ni miskin, susah, hidup dia susah. Dia mari susah, dia kata Nabi, kamu kahwin seorang lagi. Ni cerita-cerita ni orang lelaki suka dengar ni cerita ni. Orang perempuan mungkin kurang sikit. Tapi ambil sirah zaman Nabi. Nabi kata kahwin. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana aku nak kahwin? Seorang pun aku tak mampu tangguh. Nabi kata kahwin seorang lagi. Dia kahwin yang kedua. Dia kahwin yang kedua, lagi susah lah. Lagi susah dia, lagi payah dia. Mari jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, kamu suruh aku kahwin seorang lagi, aku kahwin seorang lagi. Lagi susah ya Rasulullah. Nabi kata kahwin seorang lagi. Ni orang susah seronok dengar cerita ni. Tapi jangan sama kita dengan para sahabat lah. Amalannya, hidupnya, takwanya, imannya, keadilannya, sebagainya. Tak apalah. Dia kata, ya, macam mana dua pun tak mampu tangguh. Nabi kata kahwin seorang lagi. Kahwin yang ketiga, lagi susah dia. Lagi susah. Duduk berbulan kemudian, ya Rasulullah, lagi susah aku ya Rasulullah. Bagaimana kamu suruh aku kahwin dua, aku kahwin dua, lagi susah, tiga lagi susah. Nabi kata kahwin seorang lagi. Cukup kota. Nabi suruh dia kahwin seorang lagi. Akhirnya dia kahwin seorang lagi. Dia kahwin yang keempat. Rupanya rezeki dia mari melalui pintu isteri yang keempat. Bila kahwin yang keempat tadi, isteri yang keempat ini dia pandai berniaga, kemudian dia sub bisnes dia kepada semua madu-madu dia. Kepada isteri dia, pada yang solo, yang kedua, yang ketiga. Akhirnya keempat-empat isteri dia dapat menjalankan perniagaan dan rezekinya mula masuk, mula banyak. Ni ramai nak tiru ni. Ni ada orang cerita, dia kata cerita ni kurang sedap sikit dengar. Ni orang perempuan kata kurang sedap sikit. Saya nak sebut kisah zaman Nabi SAW. Ada kisah juga yang sama pada seorang lelaki yang sakit perut datang mengadu pada Nabi. Ya Rasulullah, sakit perut. Nabi kata makan madu. Dia balik makan madu, tambah sakit perut dia. Nabi kata minum lagi. Dia minum kali kedua, tambah sakit lagi. Dia mari jumpa Nabi, melolong sakit. Ya Rasulullah, tambah sakit ya Rasulullah. Nabi kata minum lagi. Minum lagi. Akhirnya dia minum kali ketiga, lagi sakit dia. Nabi kata apa dia? Ini bukan punca pada madu ni. Madu ni memang ubat. Madu ni penawar. Yang masalah ni perut kamu ni. Nabi kata minum satu lagi. Satu sudu lagi. Dia balik minum kali yang keempat, baru sembuh. Itu kadang-kadang kita lihat pada hidup kita ni, ini baru ada orang rezeki ni payah. Kadang-kadang dia buat gagal. Tapi dia perlukan sedikit suntikan modal untuk dia boleh push balik bisnes dia. Ada orang kadang-kadang dia pergi, dia usaha dah, tiba-tiba dia sangkut.
Ya, dia perlu sikit lagi modal untuk melepaskan apa yang disangkut. Macam kita masuk air dalam telinga lah. Ya, kalau masuk air dalam telinga, kita tak payah nak keluar. Macam cara nak keluar air, ambil ke air lagi, tambah sikit air. Jangan buh pahit pula dalam telinga tu. Ya, ni bulan-bulan Ramadan jaga. Ya, ni sebut cerita. Kena bila air dalam telinga kita tak boleh keluar, kita tambah sikit, kita buh sikit air baru boleh keluar. Begitu hidup kita kadang-kadang. Hidup kita kadang kenapalah payah sangat rezeki aku ni, kenapa payah sangat? Cuba tengok. Ya, pertama kita tengok, ya, kita tunai ada hak harta. Ya. Ya. Kalau kita tak tunai hak harta, ya, maka diambil dengan cara yang dikenaki oleh Allah Ta'ala. Zakatnya, sedekahnya, tunai hak harta. Yang kedua, bila kita payah sangat rezeki, ada tak masalah kita dengan mak kita? Ya. Kalau kita ada masalah dengan mak, tuan-tuan jangan harap. Ya. Kalaupun Tuhan bagi rezeki itu tidak akan berkat. Ya, cuba cek apa salah kita dengan mak kita. Mak dululah, kemudian ayah. Ya, apa salah kita? Ya, saya sebut bahawa kita dengan mak ni kita kena minta maaf bukan sebab dosa. Ya, ialah kita banyak dosa, tapi jangan fikir aku tak ada dosa apa-apa, buat apa kita minta maaf. Tak, minta maaf tu akhlak. Anak beranak mesti minta maaf dengan mak walaupun tak ada dosa. Ya, bukan soal dosa pahala, soal adab kita dengan mak kita. Ya, macam semayang lah. Ya, ada seorang tanya, Ustaz, kalau saya semayang tak pakai baju, orang lelaki semayang tak pakai baju, sah ke tidak? Ya. Anak saya satu hari dia buat teka-teki, dia kata, Abah, ya, kalau orang lelaki semayang pakai tai, sah tak? Saya kata sah. Ya. Dia kata tak sah. Saya kata pasal apa tak sah? Sah. Dia kata sebenarnya tak sah, Abah. Saya kata pasal apa tak sah? Dia kata dia pakai tai saja, seluar tak pakai, mana sah? Oh, itu pun kena jaga juga budak-budak ni kadang-kadang. Jadi saya sebut, walaupun kita tak pakai baju, pakai kain je, pakai seluar, pakai kain, tutup aurat, sah tak semayang? Sah. Tetapi beradab ke tidak? Kalau dengan makhluk kita jaga adab, apatah lagi depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak ada adab, semayang baju untuk pakai. Minta maaf lah, setengah-setengah pakcik kampung ni kadang dia ambil tuala tak atas baju, atas tubuh dia semayang. Dia pergi pekan sehari pun dia pakai baju. Waktu menghadap Allah tak pakai baju. Ya. Beradab kita. Dengan mak kita ada adab, dengan ayah kita adab. Yang kedua, kalau rezeki kita payah, kita cek balik. Apakah kita ada masalah dengan ayah kita, dengan ibu kita dan sebagainya. Yang ketiga, rezeki ni tuan-tuan, dia, ya, Tuhan bagi, jangan fikir dalam bentuk duit saja. Ya. Bila kita fikir rezeki duit, lalu kita tak rasa sihat tu sebagai rezeki. Ya, kita tak rasa senang, bahagia tu sebagai rezeki. Kita tak rasa anak-anak kita jadi anak yang soleh tu sebagai rezeki. Ya, kita fikir aku tak duit, tak ada rezeki tak. Ya, antara sehat dengan duit mana nak? Ya, tentu kita nak sehat. Orang sanggup beli kesihatan walaupun berjuta bayar sekalipun kalau yang ada duit. Ya, sebab tu bila Harun Ar-Rasyid satu hari, ya, minta pandangan daripada penasihat dia. Dia kata, ya, tolonglah nasihat aku supaya aku rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lalu kata penasihat dia, wahai Harun, berapa banyak harta yang kamu ada? Lalu kata Rashid, banyaklah. Khalifah ada harta. Dia kata, baik, katalah kamu ada 10 juta, wahai Harun, wahai Khalifah. Satu hari kamu pergi berburu, ya, bersama dengan beberapa orang kawan. Tiba-tiba kamu sesak di padang pasir. Kawan semua hilang, kamu kejar binatang tadi, kemudian kawan pun hilang apa semua, lalu kamu sesak di padang pasir. Bila kamu sesak di padang pasir, makanan tak ada, air tak ada, kamu sangat dahaga yang amat sangat. Bila kamu dahaga yang amat sangat, ya, sampai rasa nak pecah kerongkong, ya, rasa sangat-sangat dahaga, tiba-tiba datang, kamu berjumpa dengan seorang badui di padang pasir yang kebetulan ada segelas air. Ya, kamu akan minta air tersebut, merayu. Kata badui itu, boleh. Ya, saya boleh beli, saya boleh bagi pada kamu air ni, tapi kamu mesti bayar. Ya, berapa harga segelas air? Ya, kata badui itu, harganya 5 juta. Ya, 5 juta. Ya. Harun, apakah kamu akan beli air tersebut? Ya. Kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, aku akan beli. Duit ada 10 juta. Ya. Segelas air harga 5 juta. Beli tak? Beli. Ya. Beli. Ya. Aku akan beli, kata Ar-Rasyid. Baik.
Kau bayar 5 juta, kau dapat segelas air, kau minum. Lepas kau minum, katalah contoh kamu rasa nak buang air. Tiba-tiba kamu tak boleh buang air. Sakit sangat, tak keluar air kencing. Dalam keadaan meronta sakit, berguling-guling sakit tadi, tiba-tiba datang seorang tabib. Dia beritahu kamu, Harun, dia beritahu kamu, dia kata, saya ada obat untuk menyembuhkan sakit kamu. Kalau kau makan, kamu akan sembuh. Tapi kamu kena bayar. Kata penasihat dia, Harun, apakah kamu akan beli obat tersebut? Lalu kata Harun Rashid, aku akan beli. Tapi harganya 5 juta ringgit sebiji. Kata Harun Rashid, aku akan bayar walaupun 5 juta sekalipun. Baik, kamu bayar 5 juta, kamu dapat sebiji obat, kamu telan obat tersebut dan kamu boleh buang air dengan baik. Khalas. Kata penasihat dia, Harun, harta yang kamu ada ini tidak lebih daripada hanya segelas air saja. Jadi maknanya apa dia? Maknanya nilai harta ni bukan hanya duit, sihat, rezeki, nikmat juga sihat. Anak-anak kita alhamdulillah, di saat orang lain minta maaf, di saat orang lain ada yang anak terlibat dengan dadah, anak orang lain tak semayang, anak orang lain hilang tak tahu ke mana, buat akhlak ibu, tiba-tiba anak kita alhamdulillah jadi anak yang baik. Ini rezeki. Ini rezeki alhamdulillah. Keluarga kita, anak-anak kita alhamdulillah lahir dalam keadaan sempurna anggota, semua sempurna akal fikiran, cantik rupanya, hidup pun bahagia. Ini rezeki. Kita lihat sahabat-sahabat kita, kadang ada orang yang kadang diuji oleh Allah Ta'ala, dapat anak yang sulung, minta maaf, yang sulung kadang-kadang OKU tak sempurna, macam-macam. Yang kedua begitu juga. Saya pernah pergi satu rumah, mak dia melahirkan dia, waktu lahir tu mak dia kebetulan ada masalah sikit, koma, anak yang lahir juga koma. Bertahun-tahun, dua-dua saya pergi rumah tu, dua-dua dalam keadaan yang begitu. Saya nak sebut bahawa rezeki ni bukan duit. Rezeki ni banyak benda yang kita harus lihat. Tak apalah, saya nak balik kepada poin besar kita. Apa syaratnya? Syarat ibadah khusus ni dua. Pertama, Nabi sebut dalam hadis tadi, kalau kita lihat, Allah tak tengok rupa, Allah tak tengok. Walakin yazul qulubikum wa a'malikum. Qulub, hati. Ya Allah nak tengok hati. Hati macam mana? Kita ibadah ni buat kerana Allah Ta'ala, baru jadi ibadah. Semayang kerana Allah, puasa kerana Allah, sedekah kerana Allah, suruh yang baik kerana Allah, cegah yang munkar kerana Allah, sayang kerana Allah, marah pun kerana Allah Ta'ala. Buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syarat pertama, kita buat satu benda, buat kerana Allah. Kadang-kadang syaitan dia ganggu kita. Semayang tadi memang kerana Allah, semayang tadi memang niat kerana Allah, tapi tengah-tengah semayang kebetulan orang mari belakang kita baca, dia mari rasa riak, rasa kabur. Kalau rasa macam tu, cepat-cepat kita istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang ibadah kita ni waktu kita buat betul kerana Allah, tapi di pertengahan jalan kadang-kadang mari benda lintasan lain. Ini gangguan-gangguan biasa kita ni. Yang kedua, ibadah tersebut mesti buat dalam lingkungan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut amalan itu Nabi. Tak boleh kita tokok tambah dalam bab ibadah, sebab ibadah yang timur oleh Allah Ta'ala ni ibadah yang sesuai dengan apa itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak boleh kita tokok tambah ibadah tersebut. Contohnya kita rasa banyak sangat dosa, dosa banyak sangat, dia kata Pak Imam tak apalah sembahyang subuh 2 rakaat, Pak Imam tak banyak dosa, saya banyak dosa, saya kena buat 5 rakaat baru dosa saya. Tak boleh. Dia sembahyang ibadah ni ada kaedah dia, ada cara yang ditentukan. Ada orang kadang-kadang suka menokok tambah. Tokok tambah ni dibahas oleh para ulama. Jangan sampai kita tokok tambah hingga lari pada prinsip syarat yang bercanggah dianggap sebagai benda-benda bid'ah dalam ibadah kita. Kadang-kadang kita tengok ada video dirakam bagaimana ada orang sembahyang tarawih yang laju sangat, cepat sangat, tumakninah pun tak ada, apa semua. Sembahyang ni yang penting diterima oleh Allah Ta'ala, ibadah diterima oleh Allah. Sama juga sedekah. Sedekah, kadang-kadang ada orang tu bagi masuk tabung. Kita ni perangai syaitan ni ganggu kita, nafsu kita pun sama. Bila kita sedekah banyak, mesti nak cerita pada orang.
Mesti nak beritahu juga. Ya. Member pun dah syuk duk tanya, berapa? Berapa bagi tadi? Rahsia. Kalau rahsia tu sikit lah tu. Sebab perangai kita kadang-kadang bila kita bagi tu nak beritahu. Salah ke kita beritahu? Tidak salah. Ya, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang sedekah pada jalan Allah Ta'ala, sama ada waktu siang atau waktu malam, sama ada senyap-senyap sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka ni fala khaufun 'alaihim, mereka tidak takut waktu orang lain takut, mereka tidak duka cita waktu orang lain duka cita. Maknanya boleh sedekah terang-terang dan boleh sedekah sembunyi-sembunyi. Cuma perbahasan ulama sedekah siang ni macam mana? Dia katakan sedekah siang ni sedekah yang wajib, sedekah yang terang-terang ni yang wajib. Umpama kita bayar zakat fitrah ke, tak apa, kita buat depan-depan, orang lain tengok. Pasal apa? Benda wajib, nak sombong apa? Benda wajib nak riak apa? Yang besarnya bila kita buat mengingatkan orang lain yang belum buat. Jadi bila kita keluar, kita bayar zakat, ada orang tengok, saya tak keluar zakat lagi, sebagai contoh. Jadi sama juga kita nak buat ni, tujuannya bukan nak riak, tujuannya ialah untuk beritahu. Contoh, kita pemegang amanah koperasi kita kira-kira keluar zakat, maka kita pun keluar zakat ke majlis agama Islam, kita keluar zakat, kita pun buat cek, sedepur cek. Untuk maklumat, cek sedepur ni memang confirm bank tak terima. Tapi kita buat cek besar, kita buat majlis sikit, kita buat penyerahan cek bayar zakat. Salah ke? Jawapannya tidak salah. Kenapa? Sebab kita sekurang-kurangnya nak beritahu ahli koperasi kita bahawa zakat tuan-tuan semua di koperasi ini telah dibayar. Ini. Maka tak salah. Yang kedua, menggalakkan yang lain. Menggalakkan orang lain untuk beri. Ada pun yang sembunyi-sembunyi ni yang sunat, sedekah-sedekah sunat, tujuannya takut riak. Jadi balik pada kita. Jadi dalam konteks kita bekerja ni, betul hari bekerja, itu aspek yang pertama, iaitu ibadah yang khusus. Yang kedua, pekerjaan umum ni tiap-tiap hari ni, nelayan turun ke laut, petani pergi ke kebun, tuan-tuan cikgu yang pergi ke sekolah, sekarang ni tak pergi sekolah dah, ada rumah buat kerja, ada yang kaki tangan pejabat buat kerja masing-masing. Semua saya sebut tadi bahawa yang penting 24 jam pekerjaan kita supaya jadi ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita untuk pastikan kerja kita dapat ibadah pada Allah Taala? Maka yang pertama, apa sahaja pekerjaan kita buat ialah pekerjaan buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tak boleh elak, sama ada khusus ataupun umum. Yang kedua, pekerjaan itu tidak bercanggah dengan syarak. Kalau pekerjaan kita bercanggah dengan syarak, bertangan syarak, confirm tak jadi ibadah. Jadi ada pekerjaan yang haram kita bekerja di tempat yang diharamkan, sama ada pusat-pusat maksiat ataupun jalan-jalan ke arah maksiat dan sebagainya, maka bukan saya berdosa. Hasil kita pun tidak dikategorikan sebagai hasil yang bersih kerana pekerjaan yang haram. Maka kerana itu tidak akan jadi ibadah. Bayangkan kalau kita, minta maaf, kalau kita bekerja, mungkin kita bekerja sebagai pengawal keselamatan. Bagus. Pengawal keselamatan kerja yang baik. Tapi di mana? Kalau pengawal keselamatan, minta maaf, di tempat-tempat maksiat, untuk jaga tempat maksiat, maka kita tak jadi ibadah. 20 tahun kita bekerja, 30 tahun kita bekerja, tak jadi ibadah pada Allah. Sedangkan sahabat kita bekerja, jadi kita kena pilih kerja. Memilih kerja. Pertama, jangan pilih gaji besar ke kecil. Tapi kita pilih gaji kerja kita ni tempat yang halal ke, yang tak elok ke, yang baik. Kalau sekiranya ditakdirkan kita tiba-tiba dapat kerja tempat yang tidak baik, tempat yang tak elok, ikhtiarlah macam mana pun untuk cari tempat lain. Ikhtiar. Sementara dalam konsep, dalam waktu ikhtiar ni, dalam keadaan darurat, kita tak boleh helak, tak boleh apa semua, sementara cari ni, minimalkan penglibatan kita dan benda-benda yang bersifat maksiat. Saya tahu bahawa kita boleh bercakap, tapi yang penting jalan keluar. Apa jalan keluar? Jalan keluarnya ialah kita berusaha, kita cuba ada iklan, kita cari supaya kita tidak bekerja di tempat-tempat yang kita, bukan saya tak dapat pahala, bahkan dapat dosa setiap hari, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, tidak meninggalkan benda-benda yang jadi kewajipan kita. Jangan sebab sibuk kerja sebab tak semayang.
Jangan sibuk sangat kerja sampai tak peduli dosa pahala. Sibuk sangat bekerja sampai terlibat dengan rasuah, terlibat dengan salah guna kuasa dan semua. Nauzubillah. Ya, mesti kerja kita tu kerja yang menepati peraturan yang ada. Jangan langgar hukum syarak, jangan langgar hukum negara, peraturan negara, jangan langgar hatta dalam adat yang tidak bercanggah dengan syarak pun kita kena jaga. Ya. Sebab adat ni dia jadi hukum. Ya, adat. Ya, umpama orang Melayu bila masuk rumah tanggal kasut. Ya. Salah ke kalau kita masuk rumah pakai kasut? Ya. Ada tak ayat Quran ke? Dia tak ada. Tapi adat tu jadi hukum. Maka hukum tu kita kena jaga. Ya, jangan sampai sibuk sampai kadang-kadang kita minta maaf tak tutup aurat. Ya, ni sehari dua ni bila negara kita kena kena coronavirus ni. Ya, saya tengok ramai yang berjalan mana-mana pun memang kita galakkan supaya guna face mask ni, tutup semua. Ya, lelaki pun tutup, perempuan pun tutup. Dulu nak tutup kalau di Eropah tak boleh tutup. Ya, yang pakai ni sekarang ni semua tutup. Ya. Tapi yang hebatnya mulut tutup, hidung tutup, lengan tak tutup. Ya, rambut tak tutup. Setengah-setengah perempuan minta maaf kadang-kadang mulut tutup, hidung tutup, peha tak tutup, betih tak tutup. Dia takut pada kuman, minta maaf, tapi dia tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kena jaga bahawa ya, ini saya duk perhati betul apa Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata akhir zaman nanti umat Islam akan dikurmuni musuh sebagaimana semut mengurumi gula. Tuan bayangkan bagaimana kalau kita letak gula, tiba-tiba semut datang penuh. Ya, tak nampak gula tu. Ya. Nabi kata begitulah umat. Ya, akhir zaman nanti orang Islam akan dikerumuni oleh musuh sebagaimana semut mengerumuni gula. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu bilangan kita sikit ya Rasulullah sampai begitu sekali? Ya, Nabi kata tak, kamu ramai. Ya. Kamu ramai sangat waktu tu. Tapi kata Nabi SAW, ya, cuma kamu seumpama buih di lautan. Kau usah ithail, macam buih di lautan. Tak ada kekuatan. Buih ni tak ada kekuatan. Banyak berjuta-juta buih di lautan. Tapi ombak tolak ke kiri, ombak tolak ke kanan. Datang angin tolak. Tak ada kekuatan. Jadi umat Islam kata Nabi, akhir zaman nanti dia tak ada kekuatan. Ya, tak ada kekuatan. Kekuatan ketenteraan baik, kekuatan perpaduan, kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Ya. Ya. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, ya, bilangan kita sikit? Nabi kata tidak, kamu ramai. Cuma kamu ditipu penyakit al-wahnu. Ya, bukan Wuhan. Ya. Ini ada orang kait dengan al-wahnu dengan Wuhan. Al-wahnu, sahabat tak faham makna wahnu. Makna ya wahnu ya Rasulullah. Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu hubbud dunya, cintakan dunia. Ya. Sayang dunia. Ya, sayang dunia, cinta dunia, jadi tamak dengan dunia, jadi terlalu tamak dengan dunia. Ya, minta maaf berapa ramai orang kadang-kadang sampai tak ada masa dengan Allah Taala. Ya, sibuknya. Ya, kadang-kadang tengok sibuk sangat. Sekarang ni bila kena PKP ni masing-masing duduk di rumah. Ya, kita muhasabah balik. 60 tahun, 30 tahun kita bekerja, pagi-pagi pukul 3, 4 pagi kita keluar pergi bekerja. Subuh pun tak sempat, berjemaah pun tak sempat, baca Quran pun tak sempat, dengan anak-anak pun tak sempat. Sibuk cari harta dunia. Memang kita cari untuk anak kita. Tetapi kesibukan kita tu kita fikir, aku dah habis masa 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Ya, tapi ke mana sudahnya? Ya, memang mungkin duit kita dapat, tapi anak kita hilang. Kasih sayang kita hilang, kebahagiaan rumah tangga hilang, ya, ketenangan, kedamaian rumah tangga hilang. Sekarang Tuhan nak kita duduk rumah, ya, fikir balik, ya, minta maaf cakap waktu ni kita buka Quran. Ada orang menangis buka Quran, ya Allah, berpuluh tahun Ramadan tak pernah sempat habis khatam Quran. Kali ni ya, tekad untuk habiskan Quran, untuk khatamkan Quran. Ada orang yang kadang-kadang merangkak-angkak baca Quran. Tak apa. Ya, berusaha untuk baca Quran. Boleh jadi selama ni kita sibuk. Ya, sibuk dengan ni hubbud dunia. Ketamakan melampau pada dunia. Ya, sampai tak ada masa dengan Allah, tak ada masa dengan masjid, tak ada masa dengan Quran. Ya. Yang kedua, bila ketamakan melampau, minta maaf, dia akan tak peduli dosa ke, pahala ke, halal ke, haram. Yang penting dapat duit. Ya. Sampai ada yang kata kita meniaga ni kalau tak tipu sikit-sikit payah untung.
Ada ke macam tu? Ya, ada pula beza ni. Ustaz ni cakap masjid ni. Cakap masjid tak boleh menipu. Luar masjid boleh menipu lah maksudnya. Na'udzubillah. Ya, dia orang Islam ni di mana kita berada sama je. Dalam masjid dengan luar masjid sama. Depan Kaabah, belakang Kaabah sama je. Pasal apa? Kerana yang kita nak berjanji, yang melihat kita bukan Kaabah. Yang melihat kita bukan masjid. Yang melihat kita Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada di mana-mana. Ya, maka kan itu kita jaga. Ya. Yang kedua kata Nabi SAW, ya, wa karahiyatul maut, takut mati. Ya, memanglah bila kena coronavirus ni masing-masing kita pun doa siang malam pada Allah Ta'ala. Ya, ada orang dah hantar mesej saya, Ustaz, ada tak doa-doa takut pada virus? Saya kata doa ni adalah macam-macam, Nabi suruh kita baca doa, tapi kita kena ingat nanti kalau kita baca doa, ya, ditakdirkan kena juga, jangan menyalahkan doa tu. Ya, doa ni ikhtiar. Ya, doa ni macam ubat lah. Ubat ni ikhtiar. Bukan ubat tu penyembuh. Penyembuh duduk tangan Allah. Kalau obat tu penyembuh, semua yang makan obat akan sembuh. Kenapa dia orang makan obat tak sembuh? Kerana obat ni ikhtiar kita, doktor kaji, ini sesuai dengan penyakit ini. Tetapi kadang-kadang kita makan, kenapa tak umpama orang kena apa, kecil manis. Ya. Saya makan obat ni tapi gula tak turun contohnya. Darah tinggi tak turun. Ada orang makan turun pasal apa? Oh, doktor kata boleh jadi kerana tak sesuai dengan darah. Tukar obat lain. Ya, saya ingat obat kecil manis ni paling banyak di dunia lah. Ubat yang paling banyak, macam-macam orang beritahu. Dia kata ini ubat ni lah, ubat ni. Ada kawan saya beritahu daun cermai, ada orang kata daun rumput, ada orang kata belalai gajah, ada orang kata macam-macam lah. Cuma tak makan semua api je lagi. Jadi semua tu dikata ubat, tapi kadang-kadang ada orang sesuai. Pasal apa? Kerana ini ikhtiar, ketentuan balik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu ada seorang kawan saya, dia ada klinik di Meru. Ya, beliau beri ubat, ditulis pada ubat tu, pada plastik ubat tu, ya, ubat ikhtiar, doa pada Allah Ta'ala, kerana Allah yang menyembuhkan. Jadi oleh kerana itu pergantungan kita sama juga. Bila kita takut dengan mati ni, memanglah, ya, Aisyah radhiyallahu anha bila tanya Nabi SAW, Nabi kata siapa-siapa yang rindu nak bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta dan rindu untuk bertemu dengan dia. Siapa-siapa yang takut dan benci kepada Allah Ta'ala, maka Allah pun takut, Allah Ta'ala pun tak nak berjumpa dengan dia. Ya, kata Nabi SAW. Ya, siapa yang nak berjumpa Allah, Allah pun nak berjumpa dengan dia. Siapa yang tak nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka Allah pun tak nak berjumpa dengan dia. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, aku ni takut mati, takut dengan mati ya Rasulullah. Kata Aisyah, apakah takut dengan mati termasuk tak nak berjumpa dengan Allah? Nabi kata tidak, bukan begitu. Ya, bukan maksud begitu. Orang yang nak bertemu dengan Allah Ta'ala berarti orang yang bersiap diri dia beribadah pada Allah, dosa-dosa minta ampun, salah silap bertaubat pada Allah Ta'ala. Orang yang beramal, beribadah ni, dia nak bertemu, dia tahu, dia yakin bertemu dengan Allah. Ya, maka dia yakin dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah pun nak berjumpa dengan dia. Adapun rasa takut dengan mati, fitrah manusia takut. Ya, semua orang rasa takut. Ya, takut dengan mati sampai kita diajar doa. Ya, supaya, ya, Allahumma win alina fi sakaratil maut. Ya, kita bebas daripada sakaratil maut, keseksaan waktu-waktu mati. Ya, sakit waktu mati. Tetapi yang paling penting pada kita sebenarnya bukan takut dengan mati tu sampai kita buat benda yang luar biasa. Ada orang kadang-kadang dia cek doktor kata, pakcik ni kena exercise sikit ni. Ya, darah tinggi ni ataupun kecil manis ni kena riyadhah sikit. 4:30 pagi jogging, subuh tak semayang. Ya. Ya. Jadi yang tu kita tak nak. Maksudnya dia takut dengan mati, tapi persiapan lepas mati tu. Ya. Sebab tu bagi kita orang beriman, kita semua orang takut dengan mati, tetapi yang lebih takut lepas mati tu. Ya. Kadang-kadang kita ada dua persepsi bila dengan kematian. Sikit Ustaz sebut bahawa kadang-kadang kita kesian bila mak ayah mati. Ya, sedihlah mak ayah ni meninggal dunia. Tapi kita kesian yang boleh yang hidup ni. Ya, anak-anak kecil lagi, ya Allah, kesiannya anak kecil lagi, kesiannya isteri baru kahwin, kesiannya sebenarnya yang hidup ni boleh ikhtiar. Yang mati tu, ya, sebab tu kita yang meninggal dunia, ya, bekalan dia ialah amalan dia. Ya. Orang hidup atas dunia bolehlah tolong sedekahkan, tolong minta ampun, tapi hakikat sebenar diri dia. Ya. Macam kita lah, member hantar minta sikit sumbangan derma musim coronavirus ni. Ya. Kita kata boleh saya bagi, tapi bagi nombor akaun dia, nombor akaun tak ada kata. Jadi kita sekarang nak bagi dia, nak bagi kan ada akaunnya. Jadi sebagai contoh lah.
Bermaksud bahawa kalau kita sendiri bekalan ibadah kita tak ada, semayang minta maaf, semayang pun tidak, minum arak dan sebagainya, buat maksiat pada Allah SWT, tiba-tiba mengharapkan orang hidup doa, tak boleh, bekalan kita. Jadi oleh kerana itu, saya nak sebut bagaimana kita nak pastikan dalam lingkungan ibadah ini ialah kita buat kerja jangan bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala. Isteri nak bekerja boleh, dapat izin suami, dan bila suami izin, gaji itu milik isteri. Jangan suami pergi cucuk-cucuk tak beritahu. Ni kadang-kadang ambil kad, boleh tapi dengan izin, sebab bila kita izin suami dia jadi hak dia. Sebab tu bagi saya yang penting ialah kebahagiaan rumah tangga, harta. Kalau kita berkira, Allah berkira. Siapa yang berkira dengan Allah Ta'ala, maka Allah berkira dengan dia. Dan siapa-siapa yang pemurah, Allah lebih pemurah kepada dia. Maka kerana itu kita dapati ada orang yang kadang-kadang kita rasa pelik dengan dia ni. Dia bagi macam tak sayang pada harta. Dan saya ada seorang sahabat, saya tengok dia, Masya Allah, sumbangan dia, derma dia, buat program, sangat macam tak berkira. Tapi rezeki dia memang murah. Kalau kita pemurah dengan orang lain, maka Allah Ta'ala lebih pemurah kepada kita. Apa sangat, walillahi khazainus samawati wal ard. Dalam genggaman Allah Ta'ala, dalam kekuasaan Allah Ta'ala, kerajaan langit bumi. Jadi oleh kerana itu kita tengok, maka dalam situasi begini kita harus sama-sama melihat aspek-aspek tersebut. Akhir sekali, syarat yang akhir disebut, walaupun ini tidak disepakati oleh para ulama, ialah bekerja, nak jadi ibadah ni, kerja dibuat dengan sebaik mungkin, dengan bersungguh-sungguh, bukan sambil lewa. Bukan kerja sambil lewa, bukan kerja nak tak nak, tapi kerja dibuat secara bersungguh-sungguh. Sebab tu kita orang beriman, kita buat kerja ni buat sungguh-sungguh, supaya kita bekerja tu pencapaian kerja kita baik. Yang keduanya, yang kita buat itu dia meninggalkan kesan. Kesan tu kalau baik akan diikuti kebaikan oleh orang lain. Kalau kita buat benda yang tak elok diikuti, maka kita mendapat dosa di atas kesan yang apa yang kita tinggalkan. Jadi oleh kerana itu, dalam lingkungan pada hari ini kita tengok dengan cabaran baru sekarang dari pekerja ini ialah budaya norma baru yang kita kena ready dan kita kena tempuh. Kita akui bahawa mungkin kita doa pada Allah Ta'ala PKP ini akan berakhir, kita coronavirus negara kita makin hari makin baik, alhamdulillah banyak zon hijau, makin hari makin baik. Tetapi mau tak mau kita harus lihat bahawa akibat COVID-19 ini bukan saja pada budaya kita berubah. Jumpa kawan nak salam pun mula fikir 2 kali dah sekarang. Salam. Dalam Islam ni yang penting beri salam. Beri salam. Bersalam tak boleh, kerana malu suasana sekarang. Ini budaya norma baru. Jumpa kawan, Assalamualaikum, ucap salam. Salam ni hebat, Masya Allah. Salam ni daripada Allah Ta'ala. Salam ni ialah doa selamat dunia akhirat. Yang bagusnya salam ni boleh kirim. Kita dengar kawan kita nak pergi balik, kata kirim salam lah pada Pak Mat. Kawan kita lah katalah Pak Mat, kita beritahu nak balik kampung, okay, sampai salam saya pada Pak Mat. Kita boleh kirim salam, Masya Allah. Kawan tu pula jumpa Pak Mat kata, Ustaz Tuan kirim salam. Pak Mat pun tanya, salam je ke, duit dia tak kirim ke? Jadi maknanya salam ni doa supaya sahabat kita ni selamat dunia, selamat akhirat. Masya Allah. Selamat dunia, okey, selamat sampai ke akhirat. Jadi oleh kerana itu kita dalam soalan ini perubahan yang kita kena, dan efek besar pada ekonomi. Kita akui sekarang kita terpaksa berfikir macam mana nak orientasi bisnes baru, bentuk bisnes yang baru. Bisnes online sebagai contoh yang tengah berkembang pasal apa orang tak boleh keluar. Dan sekarang ni orang tak fikir lagi nak sewa kedai, tak fikir lagi nak bayar setiap bulan kena sewa 3,000, 4,000. Kadang-kadang kita berniaga dapat untung 3,000, habis ke sewa je. Sekarang kita mulai fikir baru macam mana orientasi bisnes kita yang tak terikat lagi dengan kedai, tak terikat lagi dengan itu, tapi bentuk baru. Dan dia terus berkembang sekarang ni. Sebab sekarang ni sebagaimana disebut oleh beberapa orang bahawa virus ni kemungkinan payah nak hapuskan totally selagi tak jumpa vaksin dia. Jadi selagi tak jumpa ubat dia, selagi itulah dia mungkin berada dari mana-mana.
Jadi oleh kerana itu kita lihat bahawa dalam situasi ini kita mula fikir efek pada ekonomi, macam mana untuk mengatasi ekonomi keluarga kita. Dan dalam situasi yang ada ni kemungkinan besar kita akan ambil masa ekonomi keluarga, ekonomi rumah tangga kita, apatah lagi kerajaan, apatah lagi syarikat-syarikat besar, dia ada efek keseluruhannya. Jadi oleh kerana itu berbelanja mesti berhemah. Jangan beli benda yang tidak perlu. Dulu kita rasa ada duit boleh beli je sebab bulan depan ada gaji lagi. Sekarang dulu kita boleh beli je pasal apa, bisnes kita okey. Sekarang mula fikir nak beli, nak belanja, belanja betul-betul di tempat yang betul. Dan yang perlu. Jangan Ramadan ni Ustaz nak juga sebut akhirnya ialah tentang kita, alhamdulillah boleh jadi Tuhan buat ni untuk didik kita. Sekarang bulan Ramadan kita banyak masak di rumah masing-masing. Kita tak pergi lagi sibuk nak pergi bazar Ramadan apa semua, dan orang meniaga pun dah sekarang ni pakai online belaka dah. Dan kita beli pun benda yang kita order, benda yang kita nak makan. Dulu kita beli barang kerana kita selera. Jalan bazar Ramadan, tengok air tebu, sedap, beli. Tengok air badung, sedap pula, beli lagi. Tengok air cica, sedap lagi. Bahkan kalau ada orang jual bata panggang pun beli. Bata rumah tu salut dengan telur sikit apa semua, kipas perlahan. Pak Haji jual apa? Telur bata panggang. Bungkus 2. Dululah. Tengok buah jamu batu pun sedap. Sekarang bila semua kita dah PKP ni, masa yang di rumah, kita akan masak apa yang kita nak makan. Jadi oleh kerana itu, ni banyak resipi masuk ni, kadang-kadang macam-macam resipi ni. Member pula bukan hantar resipi, hantar gambar sekali. Siap boleh order. Order yang kita rasa nak makan. Kurangkan pembuangan sampah. Sampah-sampah ni bulan Ramadan, pembaziran masya-Allah. Dulu-dululah. Mudah-mudahan tahun ni banyak didik kita. Kurangkan makanan lebih kita beli, order betul-betul untuk keperluan. Masak pun sama. Kalau kita 4 orang, jangan sampai masak satu besen tu. Masak sekadar mana kita nak makan. Kurangkan membazir. Membazir nak mana syaitan. Dia kata ustaz syaitan tak ada. Sepupu syaitan ada lagi. Perangai-perangai tu ada lagi. Jadi oleh kerana itu kita tengok sedap. Bila kena air segelas habis. Jadi oleh kerana itu kita kurangkan pembaziran, dan kurangkan penggunaan plastik. Plastik ni jadi masalah besar. Kita kena kurangkan penggunaan plastik kita. Plastik ni tuan-tuan, kalau boleh di rumah kita cuba asingkanlah. Botol minuman, botol mineral, air mineral kita asingkan, bekas asing. Jangan kita buah dalam satu bekas. Cuba asingkan. Disiplin bermula di rumah. Latih anak kita, plastik buah sini. Yang lain tak apalah, buah dalam tong sampah. Kita asingkan plastik tu, sebab plastik jadi masalah besar. Kalau kita buang, nak lupuskan dia, ambil masa yang panjang. Kalau kita bakar pun jadi bahaya. Jadi oleh kerana itu kita mengurangkan sikit demi sikit. Target kita tahun 2030, single use plastik ni kita dah tak guna lagi. Plastik sekali guna kita akan cuba hapuskan. Dan ini bukan Malaysia saja, kita buat agreement di Paris Agreement untuk menjaga alam, kelestarian alam ni, supaya penggunaan plastik single use ni, sekali guna ni, kita akan hapuskan. Dan kita cuba ganti dengan benda lain. Contohnya, hari Sabtu sekarang ni kita buat di bazar, tak ada lagi penggunaan plastik. Kita tahu dah hari Sabtu nak ambil barang, kita bawa bekas kita. Bekas. Jadi kita di rumah kita kena banyakkan benda macam tu. Kena kurangkan. Masing-masing cuba, pakat-pakat jaga, alam sekitar kena baik, lestarikan alam kita, lestarikan sungai kita, lestarikan rumah tangga kita. Musim-musim PKP ni, rumah-rumah tu ada masa sikit untuk kita bersihkan, tapi jangan buang dalam longkang. Tolong jangan buang dalam longkang. Kadang-kadang kita kira selesai kita je. Kita campak longkang mengalir ke sungai. Sungai tu air yang kita nak minum balik. Jadi jangan. Kita letakkan dan kita cuba jaga. InsyaAllah bumi yang Allah amanahkan pada kita ni, kita pakat jaga. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Ustaz ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Pekerja pada seluruh pekerja, dan khususnya kaki tangan di Kementerian Alam Sekitar dan Air, dan semua agensi-agensi di bawahnya, dan seluruh rakyat Malaysia. Mudah-mudahan pekerjaan kita diberkati oleh Allah Ta'ala, dan kita menyumbang sumbangan besar kepada negara kita. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada para petani peternak dan peladang ini, di mana satu bantuan sejahtera tani telah diputuskan oleh mesyuarat kerajaan sebanyak RM200,000 disalurkan melalui Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Kelantan kepada para petani peternak yang terjejas teruk lah, seumpama produk tenusu yang tak dapat dipasarkan dengan baik sebagaimana biasalah oleh kerana perintah kawalan pergerakan ini. Jadi pihak Jabatan Veterina, pihak Jabatan Pertanian dan Perikanan telah membuat satu semakan. Jadi pihak-pihak yang terjejas teruk tadi akan boleh berurusan dengan pihak Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Kelantan untuk kita salurkan sedikit bantuan seumpama bekalan makanan ternakan untuk memastikan seumpama puyuh yang tak dapat dijual dapat diberi makanan. Kita memberi sedikit bantuan, dan produk-produk tenusu yang tak terjual daripada sumbangan inilah program bantuan tani ini boleh membeli produk-produk tadi dan diagihkan ke tempat-tempat yang sesuai, seumpama melalui pusat khidmat DUN. Jadi beberapa lambakan hasil tani yang masih ada itu dapat diatasi dengan sedikit peruntukan pada pihak kerajaan negeri tadi. Jabatan Pertanian kita beri sekitar RM50,000 melalui Jabatan Pertanian, melalui Jabatan Perikanan RM50,000, melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina RM100,000. Jumlah kesemuanya RM200,000. Kita beli hasil. Dia kata sumbangan duit kepada mereka tidak. Kita beli hasil mereka dan kita agihkan kepada pihak yang memerlukan. Di samping ada juga pihak yang kita tidak beli produk mereka, cuma kita bantu dari segi membeli makanan ternakan untuk mereka, bantu mereka. Di samping ada sedikit boleh jadi dalam tempoh ini harga makanan itu ada yang meningkat sikit, jadi kita bantu mereka. Pertama sekali kita nak ucap Ramadan Karim, Ramadan penuh mulia akan datang. InsyaAllah kita tunggu pengisytiharan daripada penyimpan Rumah Besar Raja-Raja, dan kita mengharapkan bahawa semua lapisan rakyat yang beragama Islam dapat menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh rasa syukur, walaupun kita berada dalam suasana PKP. Kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak 4.5 juta untuk sumbangan bakul Ramadan kepada fakir miskin di semua DUN ataupun di Dewan-Dewan Negeri lah, semua DUN. Sebanyak 1,001 DUN untuk mereka membantu, untuk wakil rakyat membantu golongan-golongan miskin dan juga yang memerlukan. Dan juga kita telah memutuskan bahawa selama 6 bulan kita tangguhkan sewaan RKR ataupun rumah awam kos rendah yang selama ni kita ambil bayarannya, kita tangguh sehingga 6 bulan. Ramadan di Kelantan setiap hari sepanjang Ramadan di Kelantan TV.
kita Kelantan sedang memasuki era ambang Ramadan untuk bersiapkan pada Raya Kelantan Khosnya supaya menyambut Ramadan ini luar biasa lebih pada bulan-bulan lain. Tuan-tuan ingat bahawa dalam 12 bulan setahun Muharram, Safar, Awal, Akhir itu sampai Zulhijjah, tak ada nama bulan Al-Quran lain pada bulan Ramadan. Bulan Muharram tak ada nama dia Al-Quran. Bulan Awal, bulan Maulud tak ada nama dia Al-Quran. Bulan Rajab tak ada nama Al-Quran. Tapi ada nama Al-Quran dia adalah bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Bulan Ramadan bulan yang diturun Quran. Jadi bulan Ramadan saja nama dia adalah Quran. Untuk beri perhatian kepada umat Islam seluruh dunia, Melayu Muslim ke, Cina Muslim ke, Eropah Muslim ke, supaya faham bahawa Quran ni, bahawa Ramadan ni sengaja aku tetapkan untuk turun Quran. Orang ni semua kita berbual nama Ramadan ni bulan puasa, tak kena boleh sebut bulan puasa, sebut bulan Ramadan. Kalau sebut bulan puasa, kita puasa puas hati bila puasa. Bila puasa, sudahlah kerja aku penat aku puasa lah, bulan puasa aku pun puasa. Tak kena. Bulan Ramadan bukan untuk puasa sekali. Puasa pun dia lah, iktikaf pun dia lah, sedekah pun dia lah, baca Quran, kita panggil tadarus pun dia. Cuba kata sekali, bulan Ramadan. Tedah, bulan Ramadan. Bukan bulan puasa. Sekali lagi, bulan Ramadan. Bukan bulan puasa. Ingat tu. Banyak benda-benda pelik-pelik berlaku dalam masyarakat kita. Kerana antara kita dengan Nabi Muhammad SAW sebagai tok guru kita. Nabi Muhammad sebagai tok guru, sebagai mubalik, sebagai Nabi, sebagai panglima, sebagai ketua negara. Hampir 20,000 tahun. 20,000 tahun. Dia ni tahun hijrah 1435. Itu hijrah. Tambah 10 tahun, 13 tahun duduk di Mekah. 35 macam 13 tak menyapu-nyapu. 150 tahun. 1500 tahun. Benda-benda gini ni kalau kita tak perhati, kita hanya tunggu depan mata. Tidak tunggu Nabi Muhammad SAW. Kerana depan mata kita ni ada orang tak tahu Islam. Banyak orang non-Muslim. Dan ada orang Islam tapi telah diseleweng fikiran dia. Musafah melawan Islam. Bagaimana kita Melayu, orang Melayu tapi tolak Islam ambil kebangsaan, tolak Islam ambil demokrasi. Jadi bila-bila begini ni perlu kita perhati bahawa kita kena ambil balik semula Quran sebagai hadiyan linnas wa anzalna ilaikum nuran mubina. Quran sendiri itu waktu bulan puasa ni dalam bulan 27 berapa semua sekali Allah Ta'ala sebut dia ni wa anzalna ilaikum nuran mubina. Aku buat turun pada Muhammad nur cahaya mubina yang begitu sekali menjelaskan. Tak ada pasal kita tolak Quran ambil kebangsaan, tolak Quran ambil demokrasi, tolak Quran ambil nasionalis. Sedangkan Quran sendiri itu nuran mubina, cahaya yang menerangkan. Cahaya ibarat dunia ni gelap ya Muhammad. Wayak orang dunia ni gelap. Kalau tak ada cahaya mu tak boleh buruk. Gelap. Dosa pahala macam dalam Quran sebut masalah dosa pahala. Al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Dosa pahala tak ada dalam demokrasi. Dosa pahala tak ada dalam nasionalis. Dosa pahala tak ada dalam komunis. Kalau ada sebutnya Quran. Belah macam mana dosa? Tak tahu. Kalau Quran tak sebut, mana kita kata? Maka kita manusia ni banding Quran ibarat budak sekolah tadika banding cikgu.
Anak kita belajar tadika, bui kalian seputu, bila kita selepih, dia kata korang ya. Korang dia bab, suka apa dia boleh korang kata. Tak tahu berapa. Dia nak buat A, dia tak kerti. Kalau selagi cikgu tak tolong ajar. Nak buat alih botol, dia tak faham selagi cikgu tak tolong ajar. Jadi sebagaimana anak kita di kelas tadika tak boleh buat orang sekarang huruf, usahakan huruf sambung. Huruf sebutir-sebutir pun anak tak boleh nak buat, kecuali cikgu kena ajar. A lagu ni, alif, botol lagu ni. Baru dia boleh buat. Kita manusia tanah dunia ni, tak kira siapa Arab ke Melayu ke siapa sekali, Inggeris ke apa, Eropah ke apa. Dia buat tadika ke, tak erti dosa pada. Tak erti syurga neraka, tak erti azab kubur, tak erti azab. Jadi mau tak mau para haji semua, kita letak daripada hari ni lah kalau boleh ya. Kita bolak hati kita, pikiran kita. Belum pada masuk Ramadan lala ni, kita pegang dah Quran. Kalau boleh, pas main subuh ke berapa, atau belum subuh gerak anak, baca Quran. Biar pok sendiri, mak sendiri ajar Quran pada anak. Sebab itulah belum pada kita kahwin, kena mengaji dulu Quran, kena belajar dulu. Cadang ke bila boleh anak ke? Aku jadi tok guru bagi anak aku. Dia suruh ke orang mengajar Quran. Dia suruh ke orang tak kena. Dalam Quran sebut, dalam banyak-banyak kau disebut. Istabarra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuba baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istabarra alladhina tubi'u من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Surah Baqarah ayat 106. Ya Muhammad, iz dalam Quran terlalu banyak kataan iz. Iz amat disebut umum. Iz kita panggil dalam bahasa Arab dia panggil zarfiyah, zaraf. Ya Muhammad, tolong ingat cerita. Dia cerita ni mu tak tahu kalau aku tak payah. Kerana benda ni tidak berlaku lepas dah akan datang. Mana mu nak reti akan datang kalau aku tak tolong payah. Petang ni nak hujan kau, siapa nak mati, siapa nak hidup, siapa nak beranak, siapa dia nak sakit jantung, tak ada boleh tahu. Kita sendiri orang sakit jantung tak tahu-tahu pun, tak tahu pun. Jadi benda yang dia akan berlaku tak berapa ribu tahun lagi, tak berapa ratus tahun lagi, iaitunya tabarra alladhina taba'u tubi'u min alladhina taba'u. Satu masa kelak ya Muhammad, pemimpin Melayu, pemimpin Arab, pemimpin Indonesia, pemimpin Pakistan, pemimpin Timur Tengah berapa. Satu masa kelak air kiamat kelak, pemimpin ni minta dengan Tuhan, minta berlepas diri daripada rakyat yang dia pimpin. Atas dunia ni ada pemimpin, ada pengikut. Di rumah ada mokok sebagai pemimpin, ada pengikut sebagai anak. Dalam sebuah kampung ada Tok Imam sebagai pemimpin, ada Tok Makmum sebagai pengikut. Dalam sebuah negeri ada pemimpin, kita panggil Tok Kemudu ke, Tok Gawa ke, MD Menteri Besar ke, Perdana Menteri ke. Pemimpin ni satu masa kelak dia minta dengan Tuhan, ya Allah, aku tak mengaku orang ni tu aku. Atas dunia ni pakat keping supaya turut aku pitih, aku pakat aku. Atas dunia ni masing-masing kempen dakwah supaya orang turut kita. Rupanya orang tu juga di akhirat kelak, dia siapa di akhirat kelak, ya Tuhan hamba tak mengaku orang ni pemimpin aku. Pulau. Kenapa? Wara'ul azab. Setelah mereka tengok azab. Di akhirat kelak ada syurga dan neraka. Syurga dan neraka tak ada sebut dalam demokrasi. Gila demokrasi Amerika ke, demokrasi Perancis ke, demokrasi mana, dan di Khomeini ke, tak ada sebut. Tak sebutlah Quran.
Jadi bila kita gila-gila cakap ambil demokrasi, ambil nasionalis, gila-gila ambil ni, mana ada sebut dosa pahala, syurga neraka dalam demokrasi? Tak pernah sebut. Jadi bila tak pernah sebut, kita tak ada, kepala kita kosong masalah dosa pahala. Tahu-tahu di akhirat kelak wara'ul azab. Baru tengok azab, baru tengok neraka. Allah Akbar. Para hadirin semua, subuh tadi, subuh bagi jemaah biasa kita baca ayat sajadah. Ayat sajadah ni terlalu banyak ayat-ayat yang perlu kita renung. Dan Nabi kita Muhammad SAW jarang sekali tinggal baca surah sajadah masa sembahyang subuh jemaah. Kerana surah sajadah ni menerangkan keadaan manusia di dunia, dalam kubur, sampai ke akhirat. Tak ada sebuah kitab atas dunia ni, tak ada seorang yang ciri pandai atas dunia ni menulis kitab dia boleh buayak benda akan datang, benda dunia, tak ada kecuali tafsir Quran. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ini satu pada contoh ayat dalam surah Sajadah yang kebanyakan itu imam kita di masjid, khususnya masjid Kelantan, baca Sajadah. Dan kalau boleh tu imam itu sudah semayang maulid, ambil 1-2 ayat tafsir pada makmum-makmum semua, ambil masa 5 minit 10 minit. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Ya Muhammad, kalau mu boleh tengok lo ni selalu. Tara kita panggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' makna dia hal wal istiqbal. Lo ni kalau ada value kiamat. Kalau kiamat ni ada value, aku buat dah lo ni jual kedai, mu beli, mu tengok. Ketika tu mu boleh tengok mujrim. Mujrim mana kita panggil orang jahat. Kaki rasuah kau, kaki pecah rumah kau, beri katok bini kau, dapat merokok kau, merokok ni mujrim, jahat. Yang beri pada kita paru-paru, beri pada kita limpah, isap rokok, maka apa kita panggil itu narkotik dia sumber paru-paru kita, pak hospital. Sampai hospital habis duit kajian pula cakap beli ubat ke dia. Habis duit kajian pula cakap gaji doktor. Habis duit kajian pula macam cakap bodoh. Kalau kita kata kali aku merokok, aku bodoh. Boleh? Aku merokok, kita saya kata aku merokok, aku bodoh. Aku merokok, soh bodoh. Jangan benar. Tak ada. Tak apalah. Kalau mu boleh tengok lo ni keadaan orang jahat ni duduk pada masyarakat, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Nakisu makna monyok, mereka kata panggil. Kalau ada raja mati, daerah negeri tu dia turun separuh dia. Itu dia panggil intikasul a'la, turun daerah, tanda ada orang mati. Kalau orang jahat di pada masyarakat ni, kalau mu tengok lo ni, pala moyong, tunduk. Orang jahat ni biasa tak lagi tunduk, lengok ngomong, rokok berapa, tenong, tapi dia akhirat kalau tak ada dah buah, tunduk tak ada, duduk moyong dah. Rabbana absarna wa sami'na. Sambil-sambil moyong tu dia sebut Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, hari ni baru kami tengok, wa sami'na baru kami dengar. Kami tengok sendiri keadaan kau yang berlaku depan mata aku, depan mata kami. Wa sami'na, kami dengar sendiri teriak tangis ahli neraka, tepik raung ahli neraka, suka hilai ahli syurga. Oleh itu farji'na na'mal salihah. Ya Allah, tolonglah hantar kami balik semula ke dunia. Kami janji nak buat amal salih. Ni para hadis semua benda-benda yang disebut dalam Quran, ia tak pernah kita jumpa dalam kitab-kitab demokrasi, dalam buku-buku demokrasi, dalam buku-buku komunis, dalam buku-buku nasionalis. Jadi para hadis semua, kita sekarang berada di ambang Ramadan. Cuba buat kesiapan nak cederu. Kita Kelantan panggil cederu. Sebut tem tentunya tadarus. Tadarus makna bergilir baca. Kita di Kelantan ni bahasa baca seorang, kena apa kena, tak kena apa dah tak bukan kita tak kena.
kita kena tadarus pakat baca. Ambil Quran semua, cari sain seorang dua orang jadi dua orang tiga orang, dia membaca dulu dia kawan dengar. Kalau dia membaca betul kawan tegur. Puas dia membaca sepipi dua pipi kawan pula baca. Kalau kawan baca tak betul dia tegur. Ini cara yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad SAW cenderung dengan Jibril. Tiap-tiap tahun Jibril itu dari langit cenderung dengan Nabi, dan akhir tahun nak dekat-dekat Nabi nak meninggal dunia, Jibril itu 2 kali cenderung dengan Nabi. Setahun Nabi cenderung dengan Jibril. Kita ni para hadis semua lebih lagi mustahak. Jadi benar-benar kita yang sebut supaya juga ni waqala ladina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Sambung ayat tadi, ayat surah Baqarah 166. Katalah orang-orang rakyat yang mengikut, ada pemimpin ada rakyat. Pemimpin tak mengaku dia ni jadi rakyat hamba, ya Allah, hamba tak kenal dia atas dunia itu, dia duk kepingnya suruh dia. Begitu juga orang yang jadi pok turuk ni, orang kapung jadi pok turuk ni, turuk dia ni, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u. Ya Allah, kalau kami boleh balik semula ke dunia, kami nak tolaklah dia ni sebagaimana orang ni tolak aku hari ni, kama tabarra'u. Ni benda yang akan berlaku di pada mahsyar, disebut oleh Allah sendiri dalam Quran, dan Allah Ta'ala kata ni memanglah tak salah, apa ni betul, kerana dia ni Allah Ta'ala sifat dengan Rahman-Rahim. Itu cara bulan Ramadan, tidak boleh puasa bulan Ramadan. Supaya juga amal sebut gitu, air semaya. Bila kita nak semaya, kita ambil air semaya, tak kena juga air semaya. Kalau kita nak semaya, betul lah ambil air semaya. Tapi kalau kita nak pergi ke pejabat, nak pergi ke laut muka, nak pergi lapaga cerut, kita ni sunat ambil air semaya juga. Tikut orang tak panggil air semaya, orang panggil wudu. Jadi sebenarnya tak usah sebut air semaya, sebut wudu sudahlah. Wudu maknanya cerut. Akhirat kalau orang tanya Nabi, ya Rasulullah, aku duduk atas dunia ni, aku tengokmu, mu tengok aku, suara aku tengokmu, tengok aku. Dah mana keadaan bila bangun kubur, aku boleh jumpa kau dengan mu kenal aku di akhirat. Orang ratus ribu juta bilion manusia hidup daripada tu ada sampai ke akhir zaman hidup berlaku. Belah mana aku nak jumpa denganmu di pada masa. Siapa begitu apa nama ni fikiran sahabat Nabi SAW, sayang Nabi. Abang ulang sekali lagi, ya Rasulullah, aku duduk atas dunia ni, mu tengok aku tengok mu kenal aku kenal mu. Tapi akhirat kelak, apa jaminnya aku boleh jumpa denganmu? Dan apa jaminnya mungkin boleh jumpa aku di pada masa orang berceramah? Nabi kata gini, tasawusnya akhirat kelak, orang muhajjalin min asal wudu. Umat aku yang selalu berwudu, nak semaya ambil wudu, nak baca Quran ambil wudu, nak tidur ambil wudu, nak pergi lapaga, nak pergi kedah jual ikan, nak pergi pejabat, masuk pejabat pegang pair ambil wudu. Orang umat aku yang rajin berwudu ni, muka dia akan cerah, muka dia akan cerah. Cerahlah ke mana? Nabi kata bila muat berwudu, dosa-dosa kecil ia terlibat dengan mukamu. Muka manusia ni, di muka tu ada mata, di muka tu ada mulut, di muka juga ada telinga, di muka juga ada otak. Banyak anggota-anggota penting tubuh manusia tambung di muka. Dia mata ada dosa cara dia, dia mulut ada dosa cara dia, orang telinga dengar khaksi ada dosa cara dia, orang otak mikir macam-macam perkara ada dosa cara dia. Belah mana dosa kecil ini dapat dihilangkan? Satu daripada puncanya ialah berwudu. Jadi bila umat aku berwudu, muka dia cerah. Aku cek seorang-seorang di akhirat kelak mana muka cerah, tak ada dosa kecil itu, umat aku. Aku jumpa cara. Dan kita lepas maya, lepas azan, bila bunyi, bila sudah orang bang, azan dipanggil bang. Bang ni bahasa Sanskrit, bang makna lawan. Bila sudah orang bang, kita baca Allahumma rabb hadhihi asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. اللهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. Ujung doa pas bab wab'athu maqamal mahmud alladhi wa'ada. Ya Allah, berilah kurnialah kepada nabi aku maqam yang terpuji yang kamu janji. Maqam terpuji itu syafaat. Kita minta doa tiap-tiap lepas orang bab kita baca doa panjang, ujung tu wab'athu maqamal mahmud alladhi wa'ada. Ya Allah, berilah kepada nabi aku maqam. Makam ni kita panggil tarah yang terpuji yang kamu janji. Apa dia tarah tu? Syafaat. Akhirat pula satu daripada benda yang sangat-sangat mustahak kita nak Nabi Muhammad syafaat pada kita. Hak kita nak. Hak kita naknya Nabi Muhammad syafaat tolong kita. Tapi soalnya duk nak saja kita betul ke diri kita. Berkelayakan ke kita untuk dapat syafaat tu. Nak tu nak lah, tapi kelayakan kita untuk dapat syafaat Nabi tu ada pada kita. Jadi sebab tu setiap kali kita baca doa tu kita kena fikir semua aku nak ada. Dari semaya banknya, dari segi ekonominya, dari segi sosialnya, dari segi politiknya, dari segi makroharmoninya, berkelayakan ke aku untuk dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Waktu Datuk Asfi ada itu, ada orang kapal mari jumpa dengan dia. Amba ingat lagi dia. Dia kata, Datuk, wiki kerja ke anak amba lagi. Tak ada kerja lah jadi wakil rakyat tak apa. Senang dia. Jadi wakil rakyat macam beri gitu je. Ahli watak tak reti surat baca tak pandai nak jadi wakil rakyat. Jadi bakat untuk menjadi wakil rakyat kau bakat untuk mendapat apa sekalipun mesti ada benda. Syafaat Nabi di akhirat pula mesti ada bakat ada kita learn. Iaitu dosa kecil sakut dengan mata jangan tengok satu kali, dosa kecil sakut dengan telinga jangan dengar satu kali, dosa kecil terlibat dengan mulut jangan dia kecek satu kali, dosa kecil mengenai fikiran jangan dia fikir satu kali, kena buang. Membuang dosa kecil, aku buang dosa kecil, mana lagi ada masalah akhirat ni. Lah ni ada kemarin gambar sahabat jiwa negeri kita ni aman sungguh betul. Negeri kita ni aman. Kenapa? Pintu belakang kena kunci, pintu depan kena kunci, lepas tu ada kamera itu pula kena kunci, perabung kena kunci. Allah aman sungguh negeri kita. Kalau tak kunci, kunci cekoh, kunci berapa semua sekali. Jadi tak ada keamanan sekarang. Mau pecah rumah aku pecah rumah anak minta piti dengan mak tua sepak tak piti. Ni semua ni berpunca daripada kita tak kenal ada sopan. Kenapa? Kerana kita tolak agama ambil kebangsaan, tolak agama ambil nasionalis, tolak agama ambil demokrasi. Mana ada ajaran dan sopan halus surga neraka dalam sulh apa semua sekali. Ini sebab tu para hadirin semua benda-benda begini perlu kita perhati untuk menyambut bulan Ramadan. Tak saya sebut bulan puasa lah bulan Ramadan. Sekali lagi para hadirin semua, ada lagi guru hamba. Dia kata guru hamba tak secau kat orang, guru hamba kata sawah. Sudah. Hamba tak secau parti-parti malam cak. Orang malam cak. Hamba kata sawah. Sudah dia. Hamba tanya dia, Nabi Muhammad ni orang sawah ke apa? Tersawah dia ambil mana? Ambil pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni bapa tasawuf. Nabi Muhammad ni bapa tasawuf. Kenapa? Satu dari petugas Nabi Muhammad ialah wa yuzakkihim. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Walladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tugas Nabi Muhammad ialah pertama yatlu alaihim ayatihi. Baca ayat-ayat Quran kepada manusia. Kita sebagai umat Nabi Muhammad kena baca Quran. So, lepas tu wa yuzakkihim. Nabi Muhammad membersihkan jiwa manusia. Zakka yuzakki ay naqah min asyawaib. Nabi Muhammad tugas Nabi Muhammad membersihkan jiwa hati perut manusia daripada dosa. Deki tak ada. Kenapa deki ni muhlikat barang penuh. Deki, riya,
sum'ah, image, nak tunjuk dia orang baik, nak tunjuk aku ni orang berjuh, orang bergapa. Ni semua ni dosa. Kerja Nabi Muhammad ajar kat orang, jangan ria buat menunjuk-nunjuk, jangan. Dan jangan tidak ikhlas, mesti ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas mana bersih. Saudara ingat waktu mula-mula hijrah berlaku daripada Mekah ke Madinah. Ketika tu ramai orang hijrah. Dalam ramai-ramai hijrah ni orang panggil Muhajir Ummi Qais. Orang yang duduk Mekah diminta hijrah ke Madinah. Kalau tak tahan duduk Mekah kerana kerajaan Mekah akan nak di bawah pimpinan Abu Sufyan, Abu Jahal apa semua sekali. Hijrah ke Madinah. Ramai hijrah. Termasuk disebut Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais maknanya orang yang hijrah juga tinggal Mekah ke Madinah, tapi bukan kerana Allah dan Rasul, kerana tunai dia duduk Mekah ni pergi ke Madinah. Dia kata tunai aku biar aku nak pergi kata dia turun tangga rumah tu bukan kerana nak hijrah Nabi Muhammad je, kerana tunggu retin. Benda ni rahsia ni apa tahu? Orang rakyat ke Nabi, ya Rasulullah, kok mana mari hijrah daripada Mekah ke Madinah? Tidak semua kerana Allah dan Rasul, ada kerana retin. Dia kerana nak buka kedai, dia duduk Mekah, ramai pelanggan-pelanggan dia Mekah nak pergi ke Madinah, maka kedai dia merosot, maka dia pergi kata ke Madinah buka kedai dia kerana pelanggan. Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebarang kerja buat dalam Islam ni turut niat. Niat dalam hati itu ditunjuk oleh anggota. Niat dalam hati, kok yang tunjuk dalam hati anggota. Kita niat nak jadi tok lebar, mayadok atau pergi lewat-lewat. Orang akak terkebir bawa siapa, pergi pula dengan motor bom orang nak semayang, sus cakap motor dia. Ini lagu ni sah dari dia ni tidak ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ikhlas lillahi ta'ala belum daripada orang band tu dia siap dah dengan wuduknya, kita panggil Ismail tadi, dengan anak-anak orang nak band ni siap-siap lah. Biar ada buah tu menandakan bahawa dia rela tinggal makan minum di rumah, rela tinggal internet di rumah. Kenapa? Masa ni musim as-salah, musim Ismail. Jadi benda-benda begini perlu, kalau tak ada lagi perlu kita adakan, kalau ada dah kita teruskan lagi royak pada anak kita, jiran kita dan sebagainya. Jadi orang mengatakan malah cakap orang ni kerana sufi, itu tak salah. Kerana Muhammad sebut tadi, orang yang paling tasawuf atas muka dunia ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia membersihkan hati perut manusia daripada sebagai al-muhlikat, benda yang merosakkan. Dan Imam Ghazali tulis sebuah kitab nama Ihya Ulumuddin. Di sana ada Rubu'ul Munjiyat, Rubu'ul Muhlikat, ada bahagian yang terkenal sekali. Orang yang terbukti sekali. Lepas pada wa yuzakkihim wa yu'allimuhum, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum. Baca dulu Quran, ajar Quran, lepas tu baca, jangan baca saja, jangan kira nak pahala je, reti faham Quran juga dia, kerana Quran hidayatan hadiyan linnas, tunjuk jalan pada manusia, tunjuk jalan sebagaimana cikgu dengan budak tadika tadi. Budak tadika dia tak reti apa sekarang, beri kertas, beri kalan, dia koreng pokok dia 10 orang 15 orang seperti kelas super belah bagi koreng. Dia nak buat A dia tak reti, nak buat S tak reti, nak buat alif tak reti, nak buat jin tak reti. Kacau dia melalui cikgu dia. Cikgu tu telah amat mustahak bagi tadika. Begitu kat Nabi Muhammad SAW, selalu amat mustahak bagi manusia, tak kira manusia Melayu, tak kira manusia Cina. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله يا الله. Kalau rezeki kami di langit tolong turun. وإن كان في الأرض فأخرجه. Kalau rezeki kami di neraka kami tolong keluar. وإن كان في البحر فأطلعه. Kalau rezeki kami di laut tolong apung ke dia. Wa in kana asiran fa yasiru, kalau rezeki kami payah tolong mudahkan. Wa in kana ba'ina faqribu, kalau rezeki kami jauh tolong dekat. Wa barik lana fi, dengan syarat ya Allah tolong beri berkat. Kalau rezeki banyak tak ada berkat, tak ada guna, menyusah aku dunia di akhirat. In yaqda'ika atina ma atati yang barak salih, berilah pada kami apa dunia ini sebagaimana kamu beri pada hamba yang saleh. Allahumma innaka jami'un nas al-yawmi la raiba fihi fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kamu akan beri satu hari nanti kamu akan himpun semua manusia masih dalam kubur, semua sekali akan duduk di pada mahsyar. Ikut tolong peripu ke kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad boleh kenal kami, dia kami kenal Nabi dapat syafaat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Hari ini 9 Sya'ban. Kita Kelantan sedang memasuki era ambang Ramadan untuk bersiapkan pada rakyat Kelantan khususnya supaya menyambut Ramadan ini luar biasa lebih pada bulan-bulan lain. Tuan-tuan ingat bahawa dalam 12 bulan setahun, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, itu sampai Zulhijjah, tak ada nama bulan Al-Quran lain pada bulan Ramadan. Bulan Muharram tak ada nama dia Al-Quran. Rabiul Awwal, bulan Maulud, tak ada nama dia Al-Quran. Bulan Rajab tak ada nama Al-Quran. Tapi ada nama Al-Quran ialah bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Bulan Ramadan, bulan yang diturun Quran. Jadi bulan Ramadan saja nama dia adalah Quran. Untuk beri perhatian kepada umat Islam seluruh dunia, Melayu Muslim ke, Cina Muslim ke, Eropah Muslim ke, supaya faham bahawa Quran ni, bahawa Ramadan ni sengaja aku tetapkan untuk turun Quran. Orang ni semua kita berbuh nama Ramadan ni bulan puasa, tak kena boleh sebut bulan puasa, sebut bulan Ramadan. Kalau sebut bulan puasa, kita buat puas hati bila puasa. Bila puasa, sudahlah kerja aku kena aku puasa ni, bulan puasa aku pun puasa. Tak kena. Bulan Ramadan bukan